Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mardia binti Muhammad Nordin. Nombor matrik 257339. Saya akan membentangkan mengenai pengenalan kepada cetak rompak. Okey, cetak rompak ni kita tahu banyak maksud dia. Yang pertama yang diambil daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu perbuatan menerbitkan hasil ciptaan filem penulisan tanpa kebenaran. Maknanya seseorang ni, individu yang tak bertanggungjawab ni, dia ambil sesuatu karya ataupun filem daripada orang lain, dia copy atau dia tiru untuk mendatangkan kepada keuntungan lah kepada dia. Okey, diorang ni melakukan semata-mata demi keuntungan, untuk dapat duit, untuk mencari publicity murahan oleh pihak yang tak bertanggungjawab ni lah. Okey, kesan dia kepada negara kita, seperti yang kita tahu, benda tu adalah kerugian besar lah kepada negara. Okey, dan juga menjadi ancaman besar kepada negara. Yang kedua, isu dekat Malaysia ni, seperti yang macam kita tahu, kita sendiri tahu, cetak rompak ni famous lah, terkenal di Malaysia ni. Dan benda tu wujud daripada zaman dulu lagi, di mana contoh seperti VCD, DVD, atau yang sekarang ni media massa lah, media massa, iaitu di YouTube, di website-website. Mereka akan copy cerita-cerita yang dikeluarkan original dan copy. So diorang mencari inilah keuntungan untuk diorang. Okey, selalunya bahan cetak rompak ni murah, sebab tu ramai yang ada juga orang-orang awam yang menyokong, yang membeli bahan-bahan VCD cetak rompak, sebab benda tu murah di pasaran, yang original mahal. Tapi benda ni mendatangkan kerugian lah kepada kepada golongan-golongan yang membuat filem tersebut. Okey, benda ni selalu kita dengar dekat radio, dekat televisyen, supaya jangan ada pemalsuan aktiviti cetak rompak. Contohnya di panggung wayang, diorang rakam, walaupun dikenakan tindakan dan hukuman, tapi pihak yang tak bertanggungjawab ni masih juga tetap juga inilah buat kerja-kerja yang tak elok ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Ismail Koyum Ibrahim dalam subjek Undang-Undang Komunikasi. So hari ni topik untuk assignment dan video kita pada hari ini ialah tentang hak cipta, iaitu Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1987, di mana Akta 332. Akta Hak Cipta dia menjaga hak eksklusif karya, apa-apa karya yang dihasilkan, sama ada lagu, filem, ataupun even kita punya karangan ataupun tesis, itu adalah hak cipta yang dipelihara, khas untuk dijaga, untuk daripada dicipta rompakkan ataupun dibuat copyright tanpa minta izin. Cetak rompak ini kalau kita boleh dikategorikan, ia boleh terbagi pada dua, iaitu cetak rompak daripada sudut filem ataupun cetak rompak daripada sudut muzik. So maknanya kalau kita tengok orang-orang dekat kat luar sana yang menggunakan medium online ataupun dia menggunakan, iaitu cakra padat sendiri, dia orang menggunakan rakaman panggung wayang, ataupun diorang menggunakan rekod secara handphone filem yang baru keluar daripada panggung wayang. So dalam assignment saya juga ada menyatakan beberapa kes yang mana kami ambil daripada CLJ Law, yang menyatakan bahawa kes itu disaman kerana cuba mencetak rompak ataupun merakam filem di dalam panggung wayang tanpa izin. So maknanya itu adalah satu kesalahan yang besar bila anda merakam filem di dalam panggung wayang. Itu anda cuba membuat cetak rompak, dan benda itu sangat memburukkan pada nasi. So tanpa bercerita panjang, mari kita layan sketsa cetak rompak.
Disclaimer: I do not own any of the company names mentioned, nor do I own any of the music inside my videos. These are my own personal critical opinions based on my knowledge of good and bad design from past experiences with the same type of product, unless it is unique. Again, this is only my personal opinion, and I wouldn't release any of these videos unless I wanted people to trust my opinions. Unless stated at any point in my videos, I will never include any of my biased opinions. Mari, sini beli 2 percuma 1, 10 sahaja. Adik, ya, CD apa ni tu? Ini movie latest punya. Mak yang terlambung. Oh, okey, saya ambil satu. Kualiti video baik punya. Okey, saya ambil satu. Beli 1. Satu. Baik, akan beli 2. Kalau beli 1, 10. Beli 2, 15. Okey, saya ambil 2 lah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey. Okey, kita tengok cerita ni best ke tidak. Ish, apa benda cerita ni? Tak ada buat suara pun. Bapak lah. Nipu je orang je. Geram pula aku. Okey lah. Tukar CD ni. Murah-murah beli 2 percuma 1. CD ni tak boleh lah. Saya dah buka keluar gambar je. Suara tak ada. Hari tu Kak dah check kan. Elok bukan. Mana ada? Saya baru beli. Saya baru beli tak ada suara. Tak boleh tukar lah. Habis tu kalau tak boleh tukar macam mana? Habis duit saya macam mana pulang balik lah? Lantaklah adik. Dah beli kan. Mana boleh macam tu? Masalah tak ada suara ni. Betul. Cai, you jual apa? CD lah, video You lah. tahu tak, you telah membuat satu kesalahan di bawah Akta Hak Cipta 1997 yang boleh membawa kesalahan hukuman penjara. Alamak. Ya ke? Puan juga merupakan melakukan satu kesalahan. Yang mana kesalahan ini juga boleh dikenakan denda. Minta maaf saya, kita terpaksa rampas semua CCD dan saya terpaksa sampai. Tak boleh lah, tak boleh lah. Tak boleh, you. Ni buat punya lah. Geng, Messi, kita tangkap dia. Berita tergempar. Seorang magistrat ditangkap kerana membeli CD cetak 4. Beliau boleh didakwa di bawah Akta Hak Cipta 1987. Akta Hak Cipta 1987 iaitu Akta 332. Karya yang berhak mendapat perlindungan menurut Seksyen 7/1 Akta Hak Cipta tahun 1987 adalah karya sastra, karya muzik, karya seni, filem, rakaman bunyi dan siaran. Akta ini juga digubal antara lain bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap karya asli yang ditulis. Selain itu, di bawah Seksyen 41/1 Akta Hak Cipta 1987 menyenaraikan perlakuan yang diklasifikasikan sebagai satu kesalahan dalam hak cipta. Apa-apa bahasa, kod dan tata tanda bagi suatu set arahan dengan niat untuk menyebabkan satu alat yang mempunyai kebolehan memproses maklumat untuk melakukan satu fungsi tertentu sama ada secara langsung ataupun selepas salah satu atau kedua-dua perkara yang berikut: penukaran ke bahasa, kod, tata tanda yang lain, pengeluaran semula dalam bentuk bahan yang lain juga, yang mana penyalinan atau peniruan, mengeluarkan salinan kepada awam, membuat adaptasi, memintasi apa-apa langkah teknologi serta pembuangan pengurusan hak elektronik. Hak program komputer tidak dianggap dilanggar dengan pengeluaran hak karya itu atau program komputer sebagai satu penyesuaian karya. Menurut Seksyen 40/1 Hak Cipta 1987, jika pengeluaran itu dibuat ataupun bagi pihak tuan penyelesaian itu dari mana pengeluaran semula dibuat dan pengeluaran semula dibuat bagi maksud digunakan oleh satu pihak, pemilik salinan asal sahaja, sebagai ganti salinan asal itu hilang, musnah atau tidak digunakan. Sini lah aku ada. Sini lah, kita beli. Bukan CD original. Nampak yang CD sudah rompak. So, tak
boleh beli kan? Boleh lah kesalahan boleh So kalau macam industri tu, filem negara. kita nak movie dekat mana? Jom awak belajar tengok wayang. Jom Aryan. Aryan, kita tengok wayang. Satu kesalahan Aduh, apa dengan membasmi cetak rompak, kita bukan saja dapat membantu industri filem negara, malah boleh menjana ekonomi negara tanpa buatan yang menyalahi undang-undang. Ya, betul. Aduh, hancur bisnes saya macam ni. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai kesimpulan. Kesimpulan apa yang kita dapat daripada aktiviti cetak rompak ini, iaitu seperti yang kita sedia maklum, perkembangan teknologi masa kini semakin membimbangkanlah untuk berleluasa. Okey, teknologi sekarang ni mendorong untuk melakukan aktiviti cetak rompak ni lah, seperti boleh kita tengok dekat media-media sosial, dekat YouTube dan sebagainya lah. Yang kedua, kepantasan mereka yang melakukan aktiviti cetak rompak ini, mereka pantas cepat je melakukan benda-benda ni supaya orang ramai cepat membelilah daripada diorang, seperti VCD, DVD, cetak rompak. Okay. Mereka yang melakukan kerja-kerja ni mungkin adalah daripada golongan bawahan, di mana mereka memerlukan kewangan lah, mempunyai kesempitan hidup. Okey, kesimpulannya kita sebagai rakyat Malaysia perlu terus membendung aktiviti cetak rompak ini daripada terus berleluasa dekat negara kita lah, sebab benda ni akan membuatkan negara kita menyebabkan kerugian juga pada inilah golongan-golongan yang bertanggungjawab. Terima kasih.